Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih peneraju majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Izinkan saya memperdengarkan cerita yang bertajuk Putera Raja dan Periuk Ajaib. Pergi ke pantai berjalan-jalan, jalan bersama dengan Mak Ani. Marilah semua kawan dan taulan, sudilah dengar ceritaku ini. Kisah bermula di sebuah negeri, tinggallah seorang sultan bersama puteranya, Putera Abdullah. Suatu hari, Putera Abdullah memberitahu ayahandanya bahawa baginda ingin melihat keadaan di luar bandar. Baginda telah meminta izin ayahandanya untuk melawat kampung-kampung. Sultan telah mengizinkan puteranya untuk keluar dari istana dan melawat kampung-kampung. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu, lengkap berpakaian ala tentera dan hanya membawa periuk tanah. Putera Abdullah keluar dari istana menuju ke kampung hilir. Setibanya di kampung hilir, keadaan sudah gelap. Putera Abdullah sungguh gembira melihat cahaya di sekitar kampung kerana baginda sangat letih dan lapar. Baginda berharap dapat mengisi perut dan tidur di kampung tersebut. Sebenarnya kawan-kawan, penduduk di kampung tersebut sangat takut kepada orang luar, terutama para tentera. Oleh sebab itu, apabila melihat para tentera, mereka akan terus menyorokkan makanan mereka. Baginda telah meminta sedikit makanan daripada Mahmud. Mahmud memberitahu bahawa mereka pun tidak cukup makanan. Tambahan pula, musim menuai kali ini hasilnya tidak banyak. Putera Abdullah terfikir bahawa penduduk kampung hilir mestilah dalam kalangan orang-orang yang miskin. Baginda perlu memberitahu ayahandanya untuk memberikan bantuan kepada penduduk kampung hilir yang kelaparan. Putera Abdullah telah pergi hampir ke setiap rumah di seluruh kampung. Malangnya, tiada seorang pun yang sudi memberikan makanan kepadanya. Tiba-tiba, Putera Abdullah mendapat satu akal. Baginda bercadang memasak sup untuk semua penduduk kampung kerana mereka tidak mempunyai makanan. Baginda akan menggunakan periuk yang dibawanya. Baginda pun mulalah memasak. Mula-mula 3 bali air dimasukkan ke dalam periuk. Kemudian garam dan lada sula dimasukkan ke dalam sup untuk menambahkan perasanya. Tiba-tiba Putera Abdullah mendapat satu idea. Sekiranya lobak merah dan kobis dimasukkan ke dalam sup, rasanya pasti lagi sedap. Mahmud terus berlari ke rumahnya lalu membawa sebakul lobak merah. Mindot pula membawa 3 biji kobis. Seterusnya penduduk kampung telah mengambil ubi kentang yang mereka sorokkan untuk dimasukkan ke dalam sup. Sup menjadi lebih enak dan nampak seperti hidangan orang-orang kaya. Putera Abdullah sangat gembira melihat orang-orang kampung yang gembira. Mereka bantu-membantu antara satu sama lain bagai aur dengan tebing. Oleh kerana kepenatan berhibur, akhirnya badan mereka terasa letih. Kawan-kawan ingin tahu cerita seterusnya. Mahmud telah mempersilakan Putera Abdullah tidur di rumahnya. Kaum wanita pula telah membasuh dan menjaga periuk ajaibnya pada malam itu. Seawal pagi, seluruh penduduk kampung telah berkumpul di hadapan rumah Mahmud. Mereka meminta Putera Abdullah supaya tinggal dengan mereka di kampung tersebut. Dengan terharu, Putera Abdullah terpaksa menolak pelawaan tersebut. Baginda terpaksa pergi kerana ada tugas yang perlu diselesaikannya. Sebelum Putera Abdullah meninggalkan kampung tersebut, baginda telah meninggalkan periuk ajaibnya untuk penduduk kampung digunakan memasak sup. Dengan sedih, semua penduduk kampung berkumpul di tepi jalan untuk mengucapkan selamat jalan kepadanya.
Mereka berterima kasih kerana telah mengajar cara-cara memasak sup. Akhirnya, tibalah baginda di istana. Sultan sangat gembira menyambut kepulangan anak indanya. Baginda pun menceritakan bagaimana penduduk kampung hilir yang pada mulanya sangat mementingkan diri telah berubah menjadi masyarakat yang penyayang dan bekerjasama antara satu sama lain. Sultan sangat gembira mendengar cerita anak indanya. Baginda sangat berbangga dengan puteranya yang sangat pintar dan baik hati. Begitulah kawan-kawan, Putera Abdullah dapat menyelesaikan masalah penduduk kampung hilir dengan kebijaksanaannya. Kita haruslah saling bantu-membantu dalam apa juga keadaan dan tidak mementingkan diri sendiri. Seperti peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saya akhiri cerita saya dengan serangkap pantun. Turun ke payah memetik kangkung, hati-hati terkena getahnya. Bergotong royong penduduk sekampung, hidup muafakat membawa bahagia. Sekian, terima kasih.